Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersiaran dalam kalender jenayah edisi 31 Mac 2017. 9 rakyat Malaysia selamat tiba di KLIA pada Jumaat selepas mendapat lampu hijau untuk berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Pyongyang, Korea Utara. Ia sekaligus detik yang melegakan bagi juruterbang Lieutenant Colonel Hasrizan Khamis. Mereka dibawa menaiki pesawat milik Tentera Udara Diraja Malaysia yang ditugaskan untuk misi membawa pulang petugas kedutaan Malaysia di Korea Utara serta ahli keluarga selepas dihalang meninggalkan negara itu susulan krisis diplomatik antara Kuala Lumpur dan Pyongyang. Sementara itu, seorang nenek ditemui maut di kediamannya dalam keadaan duduk di lantai ruang tamu dengan tangan diikat ke belakang dan kepala diserkup dengan kain. Difahamkan mangsa Kesum Maamin disedari meninggal dunia oleh menantunya pada 8.30 pagi. Mangsa dipercayai disamun dan dibunuh. Saksikan rangkuman berita jenayah pilihan sepanjang minggu ini. Seorang nenek berusia 78 tahun ditemui meninggal dunia di rumahnya di Taman Sri Bayu 1 dalam keadaan terduduk di lantai ruang tamu rumahnya dengan tangannya diikat ke belakang serta kepalanya disekup kain. Difahamkan mangsa Kesum Maamin disedari meninggal dunia oleh mentuanya Baharudin Muhammad Tahir pada jam 8.30 pagi sebelum memaklumkannya kepada isteri Absah Abu Hassan 60 tahun. Baharudin berkata, dia datang jenguk ibunya mentuanya dan hantar makanan namun hampir 10 kali diberi salam, tidak disahut, lalu meminta isterinya menghubungi arwah. Isterinya kemudian datang dan cuba melihat menerusi tingkap dan kelihatan arwah terduduk di ruang tamu dalam keadaan bersimpuh dengan muka disekup kain serta tangan diikat. Ketua Polis Daerah Alu Gajah Superintendent A. Asmadi Abdul Aziz ketika dihubungi mengesahkan penemuan mayat seorang wanita warga emas dalam rumah di sebuah taman perumahan dipercayai disamun dan dibunuh. Tiada kesan pergelutan pada anggota badan mangsa dan siasatan awal didapati bilik tidur utama dalam keadaan berselerak. Kes disifikasikan sebagai kes bunuh dan disiasat mengikut Seksyen 302 kerana kesesatan. I welcome the return of the 9 Malaysians from Pyongyang, both embassy staff and the family members who were prohibited from leaving North Korea since 7 March this year. I've always considered Wisma Putra to be a family. As a foreign minister, I consider myself to be the head of this family. So welcoming them back was a especially poignant moment for me. And I hope you will allow me to strike a personal note, certainly more personal from statements that I have delivered before. We are thankful that all 9 have returned to us safe and sound. The entire Wisma family understood the anxieties that members of their families felt. For this reason, we had continuously kept them informed of all developments. At the beginning of this unfortunate episode, Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak promised the embassy staff and the families who understandably worried
spirit of their safety in Pyongyang that the Malaysian government today the promise has been fulfilled. The Prime Minister was involved directly and has followed closely every step of the way the negotiations that have been brought up to this point. I would like to thank the Prime Minister for placing his trust in the Ministry of Foreign Affairs to lead the negotiations with the Democratic People's Republic of Korea. And in doing so, he has placed his trust and in diplomacy. Alhamdulillah, I'm glad that we did not let him down and that his trust in us was well placed. Empat lelaki termasuk seorang warga Indonesia dituduh di Mahkamah Magistrate hari ini atas tuduhan menculik wanita bulan lalu. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan di hadapan Magistrate Azlan Buhari. Berdasarkan kertas pertuduhan, mereka berempat didakwa bersama-sama tiga yang masih bebas dengan niat untuk membuat tebusan menculik suri rumah berusia 44 tahun serta mengurung dengan salah di rumah kosong separa siap di Kampung Lepau, Pelantar Pengerang, Kota Tinggi sehingga wang tebusan dibayar oleh suami mangsa. Bagi perbuatan itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 3/1 Akta Colik 1961 Akta 365 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori atau penjara seumur hidup dan sekiranya dikenakan hukuman penjara boleh disebat jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian menetapkan 26 April ini untuk sebutan semula sementara menunggu laporan DNA dan tiada ikat jamin dibenarkan. Kinabalu sejak Oktober tahun lalu. Bagaimanapun kelicikan suspek berusia 22 dan 30 tahun itu berakhir selepas mereka ditahan secara berasingan di Sinsuran dan KK Times Square baru-baru ini. Dalam tangkapan antara jam 11.30 malam Khamis hingga 12.30 tengah malam Jumaat lalu, suspek dicekup oleh sepasukan anggota polis selepas mendapat maklumat awam dan risikan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner M. Chandra berkata, geng Najil itu amat dikehendaki polis susulan kegiatan mereka menyamun wanita. Suspek ditahan reman sehingga Khamis untuk siasatan mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan dan Seksyen 15/1/A Akta Dadah Berbahaya 1952. Doh Sam Kiting, 21 tahun yang bekerja sebagai jurujual didakwa memandu kereta bernombor pendaftaran JQB 9984 secara melulu dan Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 2 tahun dan maksimum 10 tahun serta denda antara RM5,000 hingga RM20,000 selain lesen mandu digantung sekiranya disabit kesalahan.
Tertuduh dibenar diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh digantung hingga perbicaraan kes selesai. Selain tertuduh diperintah menyerah pasport kepada mahkamah. Baik-baik, batang. Itu. Remaja lelaki Rohingya berusia 17 tahun berjaya diselamatkan polis selepas 7 hari dikurung sindiket pemerasan geng Saiful di sebuah rumah di Taman Desa Kesatria, Kok Lanas, Kelantan pada 2.30 pagi. Ketua Polis Kelantan, Datuk Dr. A.B. Rahman Ismail berkata, serbuan dilakukan selepas pihaknya menerima laporan daripada sepupu mangsa berusia 19 tahun pada 26 Mac lalu. Katanya sebelum itu sepupu mangsa menerima panggilan daripada suspek memaklumkan mangsa dilarikan pada 21 Mac lalu di sekitar Kok Lanas dan meminta wang RM30,000 untuk melepaskan mangsa. Semua suspek direman 2 sehingga 4 hari untuk disiasat mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan. Dua anggota polis cedera di tangan dan kepala apabila kereta unit peronda MPV dinaiki dirempuh kenderaan penjenayah. Kejadian berlaku berhampiran lampu isyarat Saling, Jalan Johor Bahru Air Hitam di Saling, Kulai, 4.20 pagi Selasa. Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Razak Mat Said berkata, ketika kejadian sebuah perawira melarikan diri daripada pemeriksaan di sebuah stesen minyak di Jalan Saling Kempas sebelum dikejar MPV dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kulai. Bagi menahan suspek, beberapa MPV menghalang suspek di lampu isyarat Saling sebelum dirempuh kereta berkenaan. Akibat rempuhan kuat itu, 4 MPV mengalami kerosakan, namun polis berjaya menahan 2 suspek lelaki. Suspek lelaki berusia 27 tahun itu mempunyai 11 rekod jenayah lampau, manakala suspek kedua berusia 23 tahun mempunyai 7 rekod jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan bunuh dan Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 memandu secara berbahaya. Polis mengesan kegiatan sebuah pertubuhan dipercayai memurniakan darjah kebesaran palsu. Ia susulan laporan daripada 3 individu termasuk pegawai kerajaan berusia antara 50 hingga 60 tahun yang mendakwa menerimanya dalam satu majlis di sebuah hotel pada 3 Mac lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Dr. A.B. Rahman Ismail berkata, pihaknya sedang melakukan siasatan mengikut enakmen A54, enakmen lambang-lambang dan nama-nama, kurungan mencegah daripada salah guna, kurungan pindaan 2015. Siasatan awal mendapati pertubuhan itu akan memberikan darjah kebesaran kepada individu yang membayar sejumlah wang. Lelaki bercicit 3 antara 80 ditahan dalam beberapa serbuan dilakukan Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Kuantan. Malah ketika ditangkap, lelaki berusia 70 tahun yang lengkap mengenakan baju Melayu, kain plekat dan kopiah mendakwa baru selesai menunaikan solat subuh secara berjemaah di surau di Tanjung Lumpur sebelum ditahan kerana membeli heroin. Ketua Pegawai ADK Daerah Kuantan, Nur Hafizah Ibrahim berkata, warga emas berkenaan sebelum ini pernah ditahan pihaknya namun kembali terbabit dengan gejala penagihan dadah. Dalam operasi itu, 78 lelaki dan 2 wanita berusia 16 hingga 70 tahun ditahan di beberapa pos dadah seperti di Tanjung Lumpur, Beserah dan Jaya Gading. Semua yang ditahan disiasat di bawah Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983 dan Akta Dadah Berbahaya 1952. Kereta topi keledar serta jam tangan pelbagai jenama bernilai lebih ratusan ribu ringgit dirampas polis daripada 11 lelaki termasuk pegawai Padi Beras Nasional Berhad Bernas yang melakukan pecah amanah di gudang beras Juru sejak 14 Mac lalu.
Difahamkan lebih 11 suspek berusia antara 35 dan 50-an yang juga pegawai bernas di situ ditahan pihaknya selepas melakukan pecah amanah membabitkan kerugian hampir 10 juta ringgit dalam beberapa kejadian sejak 2014 sehingga 2016. Polis menembak mati penjenayah yang dikenaki dalam kejadian berbalas tembakan di Taman Sri Gaya malam tadi. Dalam kejadian 7 malam itu, lelaki berusia 40-an dikatakan mengeluarkan sepucuk pistol lalu melepaskan beberapa das tembakan ke arah anggota polis yang terdahulu melakukan serbuan di taman perumahan berkenaan. Bagi mempertahankan diri, anggota polis yang terbabit kemudiannya melepaskan tembakan lalu terkena tubuh suspek dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Tinjauan di lokasi berkenaan, polis turut menemui sepucuk pistol yang disyaki digunakan suspek. Sepasukan anggota dari unit forensik Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah kini berada di lokasi untuk pemeriksaan lanjut. Difahamkan suspek dikenaki polis kerana terbabit dalam beberapa jenayah berat. Sindiket pemalsuan dokumen yang sudah beroperasi selama 3 tahun tumpas dengan tertangkapnya dalang utama warga Myanmar dikenali sebagai Dr. Harun 23 Mac lalu. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Datuk Seri Mustafa Ali berkata, tangkapan itu dibuat selepas risikan hampir sebulan oleh bahagian perisikan, operasi khas dan analisa jabatan berkenaan. Katanya Dr. Harun berusia 50-an turut menjadikan rumahnya di Bukit Jalil, Kuala Lumpur sebagai makmal memproses pelbagai dokumen palsu termasuk pasport, pas lawatan kerja sementara, pas khas, IKAD dan kad UNHCR. Berdasarkan maklumat risikan, pihak imigresen menyerbu sebuah kios agensi pelancongan yang beroperasi di sebuah restoran makanan Bangladesh di Jalan Silam, Kuala Lumpur pada 9 Mac lalu. Hasil penggeledahan menemui pas lawatan kerja sementara, pas khas, memo periksa keluar, IKAD 15 kad perakuan CIDB, lesen memandu Malaysia dan sijil SSM yang dipalsukan. Selain itu turut dirampas komputer peribadi, mesin pencetak, mesin laminah dan pemacu USB yang mengandungi dokumen yang akan dipalsukan. 8 individu termasuk dalang utama berusia antara 30 hingga 50 tahun membabitkan 6 warga Bangladesh dan masing-masing satu Pakistan serta Myanmar ditahan secara berasingan mulai 9 hingga 23 Mac lalu. Mereka ditahan akan didakwa mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Akta Pasport. Baiklah, sekian dulu untuk paparan kalender jenayah minggu ini. Semoga paparan itu tadi menjadi panduan dan pengajaran berguna untuk kita semua. Jangan lupa terus layari laman web harian Metro di hmetro.com.my bagi mendapatkan lebih banyak paparan serta aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Selamat berhujung minggu. Saya Nurda Kosnon. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam hormat.